Jaya. Silakan Reza. Ya, Nurul, kegagalan seseorang mualaf untuk mendaftarkan pengislaman mereka boleh mendatangkan fitnah dan masalah. Menurut pengarah Sektor Pembangunan Sosial Majlis Agama Islam Selangor MAIS, Suhaimi Ismail, ini khususnya ketika berkahwin, pendaftaran anak dan kematian. Jelasnya, pendaftaran penting sebagai bukti untuk prosedur permohonan bagi meminda status agama pada kad pengenalan di Jabatan Pendaftaran Negara. Rekod JPN tadi akan menjadi rujukan kepada mana-mana agensi sebab dia akan merujuk IC ataupun kad pengenalan sebagai rujukan utama. Dia terkesan juga kepada sekiranya mualaf tersebut nak berkahwin. Adakah dia mengekalkan status agama ataupun nama lama? Dan tidak ada isu lagi kalau dah lepas kahwin dapat anak. Adakah nak menggunakan nama lama? Dan juga bagaimana proses pendaftaran anak. Lepas tu anak besar besok, anak nak pergi sekolah. Tengok tak ada rekod lagi. Macam mana takkan sampai ke peringkat nak sekolah besok baru nak diuruskan proses pendaftarannya bersama dengan JPN dan sebagainya. Tegasnya, yang penting mualaf perlu memaklumkan pengislaman mereka kepada keluarga terdekat meski berat untuk dilakukan. Ia bagi mengelak masalah seperti pertikaian setelah kematian apabila waris terdekat mualaf tidak dimaklumkan status sebenar agama mereka. Sebarang pertikaian selepas kematian seseorang mualaf yang berdaftar atau tidak akan dirujuk kepada mahkamah di bawah Seksyen 61-3B-10. Bidang kuasanya memutuskan sama ada yang telah meninggal itu seseorang Islam atau sebaliknya. Ketika ditemui, beliau menjelaskan sehingga kini terdapat 32 pusat pengislaman berdaftar di seluruh Selangor. Pengiktirafan sijil halal untuk produk keluaran Muslim penting bagi meningkatkan keyakinan pasaran di dalam dan luar negara. Bagi usahawan program inspirasi Preneur Kelolaan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM, Fatihah Anis Ibrahim, dengan sijil halal yang diperoleh, produk makanan sejuk beku keluarannya mampu menembusi pasaran luar negara. Sejak memperoleh sijil halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM 10 tahun lalu, produknya berjaya memasuki pasaran antarabangsa seperti Arab Saudi, Brunei, Singapura dan Hong Kong. Kini pihaknya dalam perancangan memasarkan produk ke Jerman dan Perancis. Untuk meneroka pasaran dalam dan luar negara, pensijilan halal amat penting bagi memastikan produk yang dihasilkan memberi keyakinan kepada kita, dan dengan adanya halal, kita dapat masuk ke seluruh pasaran dalam negara. Sebelum ni orang kata buat produk yang macam mana pun sedap, tapi kalau tak ada sijil halal, nak masuk hypermarket tak boleh, nak masuk hotel pun tak boleh. Banyak kekangan lah. Dan apabila kita dah dapat sijil halal, kita boleh, hasil kita meningkat lebih daripada 200%. YAPIM turut memberi latihan dan bimbingan keusahawanan kepadanya selama 6 bulan bagi memastikan pengeluaran produk halalnya berada di landasan yang betul. Melaluinya, nasib golongan asnaf terutama wanita dan ibu tunggal terbela khususnya dalam bidang keusahawanan. Hasrat penduduk Muslim di daerah kecil Nabawan Sabah untuk memiliki sebuah masjid bakal tertunai menjelang Aidiladha nanti. Pembinaan dengan kos hampir RM150,000 hasil usaha Badan Bukan Kerajaan NGO Pertubuhan Kebajikan Serata Muslim dengan kerjasama bahagian penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bermula baru-baru ini. Masjid yang dibina di Kampung Saliku itu merupakan infak orang ramai yang turut dibantu Kelab Pacuan 4 Roda TID 4WB Sabah, iaitu sukarelawan pemilik kenderaan pacuan 4 roda dan Mahat Tafiz Al-Kausar. Meski menempuh perjalanan yang amat mencabar, usaha murni tetap diteruskan demi keselesaan masyarakat beribadah. Untuk rumah ibadat ni dan dibantu oleh ialah pejabat daerah Tambunan, ialah kita berhasrat dan bercita-cita, impianlah kan, untuk mewujudkan rumah ibadat di setiap tempat sejauh mana sekalipun, sepelusuk mana sekalipun, asalkan ada saudara kita akan buat rumah ibadat. Okey, dua masjid yang kita telah buat memang sangat mencabar, tetapi untuk Saliku 10 kali lebih mencabar lagi. Kita gunakan 4x4 yang full spec orang bilang, dan kita banyak hadapi ujian lah dan dugaan kereta rosak dan sebagainya. Tapi alhamdulillah Allah permudahkan. Maka hari ini saya amat betul-betul berterima kasih. Alhamdulillah dengan usaha
Tuan Haji sampai ke Saliku ini walaupun begitu susah ini perjalanan sampai di sini tahun 2020 tidak terbatal. Betul tak? Sudah itu sekarang tahun 2022. Alhamdulillah Tuan Haji sampai di sini, meninjau dan Gubernur Padang sendiri melihat di tempat dengan baik. Maka hari ini kami bersyukur, terima kasihlah. Bahan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Saya Rizzuddin Roslan. Assalamualaikum.